Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa sahbihi man ihtada. Wa ma qalla wa kafa khairun min kathra wa alha. Bertemu lagi ataupun kita memberikan sedikit masa untuk merenung ataupun meneliti perkara-perkara yang membatalkan puasa. Untuk apa kita bincang? Untuk memastikan ibadah puasa kita sempurna. Baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan man nasiya wa huwa shaimun fa akala aw shariba falyutimma shaumahu fa innama at'amahu Allah wa saqahu. Riwayat Imam Muslim. Sesiapa yang terlupa sedangkan dia masih berpuasa, lalu dia makan dan dia minum, dia hendaklah meneruskan puasanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala yang memberinya makan dan minum itu. Makan dan minum dengan sengaja adalah perkara yang menjadi perkara yang utama yang diletakkan perkara yang pertama membatalkan puasa. Kenapa? Kemungkinan hikmahnya perkara ini sering berlaku. Perkara yang pertama ataupun perkara yang disusun yang utama yang membatalkan puasa ialah makan dan minum. Tetapi makan dan minum yang tidak disengaja. Tidak disengaja ini dengan kadarnya, dengan bukan terlalu banyak. Kalau makan terlalu banyak, itu bukan terlupa, itu adalah sengaja. Makan secara tidak sengaja ataupun lupa tidak membatalkan puasa sebagaimana yang berdasarkan hadis yang saya baca kan sebentar tadi. Perkara yang kedua berdasarkan para ulama, antaranya dicatatkan dalam kitab fiqh manhaji, dalam fiqh mazhab Imam Asy-Syafi'i, memasukkan sesuatu ke dalam rongga melalui ruang yang sedia terbuka seperti mulut, telinga dan hidung ataupun kemaluan, kubul atau dubur. Semua itu membatalkan puasa sekiranya tidak disengajakan sebab terlupa, ia tidak merosakkan puasa. Maka termasuklah hidung. Kenapa? Kerana kemungkinan hikmahnya mulut, hidung, rongga-rongga yang terbuka yang menyambungkan kepada bahagian trakea dan terus kepada perut. Muntah dan sengaja. Perkara yang ketiga yang disenaraikan oleh para ulama sebagai perkara yang membatalkan puasa. Kalau ditanya, mana hadis muntah dengan sengaja? Maka didatangkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abi Daud. Man dzara'ahu qai'un wa huwa sha'imun falaysa 'alaihi qada'un wa in istaqa'a falyaqdi. Sesiapa yang tidak menahan muntahnya semasa berpuasa, dia tidak wajib mengqadha puasanya. Dan jika sengaja muntah, istilah inistaqa ni perbuatan yang menunjukkan sengaja. Buatkan dia muntah, maka dia hendaklah mengqadhakan. Sebagai satu ibarat, sebagai satu pepatah kata yang menunjukkan bahawa sengaja untuk muntah itu membatalkan puasa. Perkara yang menjadi keempat dalam susunan para ulama adalah melakukan persetubuhan dengan sengaja sekalipun tanpa mengeluarkan mani. Jadi yang telah berkahwin ataupun tidak melakukan persetubuhan secara halal ataupun haram, maka ia membatalkan puasa berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khayt al-abyad minal khaytil aswad minal fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl wa la tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Perkara yang seterusnya adalah mengeluarkan mani dengan sengaja, maka terbatal puasanya. Namun sekiranya tidak disengajakan dan tidak dapat menahan maninya, maka tidak terbatal puasanya. Kadang-kadang yang berpuasa terlalu letih tidur sehingga mimpi yang
dia kena mandi. Maksudnya dia kena mandi, terkeluar air mani. Maka mimpinya itu adalah perkara yang tidak membatalkan puasa. Seterusnya, perkara yang keenam dalam susunan yang disebutkan oleh para ulama yang membatalkan puasa khusus untuk perempuan, haid dan nifas. Haid dan nifas berdasarkan hadis Imam Bukhari rahimahullah ta'ala, hadis bernombor 298, alaysa idha hadat lam tusalli wa lam tasum. Bukankah perempuan apabila haid dia tidak bersolat dan berpuasa? Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Sa'id Al-Khudri rahimahullah radhiyallahu anhu, yang menunjukkan bahawa puasa itu terbatal dengan haid dan nifas. Perkara yang terakhir yang disebutkan oleh para ulama yang membatalkan puasa ialah gila dan murtad. Kedua-dua perkara tersebut juga menghalang daripada puasa ataupun disebut sebagai hilang akal. Sebab itulah para ulama juga menyebutkan tentang mereka yang pitam terlalu lama juga boleh membatalkan pada puasa kerana pitam itu menghilangkan akal. Berkenaan tentang perkara yang berkaitan dengan membatalkan puasa yang selalu disoalkan ataupun menjadi tanda tanya adalah memasukkan sesuatu dalam rongga. Perkara ini disebutkan oleh para ulama, antaranya dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Asy-Syafi'i juzuk yang kedua pada muka surat 181, memasukkan sesuatu dalam rongga yang menghubungkan rongga tersebut ke halqum ataupun sebagai trakea dan terus kepada usus, esophagus dan sebagainya, maka ia adalah perkara yang membatalkan puasa sebagaimana yang dinyatakan oleh para ulama. Begitu juga Jabatan Mufti, bahasa kita, menyebutkan tentang ada perkara-perkara yang disebut sebagai rongga yang tertutup, macam mata dan sebagainya, mata, liang rumah dan sebagainya, maka ia tidak batal kerana ia adalah rongga yang tertutup. Maka atas penjelasan yang saya nyatakan sebentar tadi, mudah-mudahan menjadi panduan untuk kita menjaga keabsahan kita punya puasa. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'la wa a'lam.